Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fi darain amin. Kitab yang kita pakai muka surat 23. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, faslun fit tayammumi. Ini suatu fasal pada menyatakan hukum tayammum. Hadirin sekalian, alhamdulillah, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kelangsungan hayatnya kepada kita. Alhamdulillah, syukur kita Allah Taala berikan kita hidup pula dalam keadaan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Islam. Alhamdulillah, kita dah Islam sejak pada lahir lagi dengan percuma. Melalui Islamnya mak ayah kita, maka terislamlah kita. Alhamdulillah, lebih-lebih lagi syukur kita pada Allah Taala. Islam yang Allah Taala beri pada kita bukan saja baka dan keturunan, tapi diberikan kita ada keinginan, kehalobaan, kesungguhan untuk datang ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu. Dan apatah lagi syukur kita banyak-banyak Allah Ta'ala berikan kita kehalobaan untuk mencari ilmu, untuk kita belajar dengan pastinya apa dia ajaran-ajaran Nabi SAW, agar kita boleh tasdik di hati, menerima di hati, dan boleh mengamalkannya tepat macam mana kehendak Allah dan kehendak yang telah diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW. Syukur banyak-banyak juga Allah Ta'ala berikan kita kesihatan, kelapangan masa, dan diberikan kita kederat dan keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah, dan diberikan pula kelapangan masa untuk berada dalam satu majlis ilmu, insya-Allah, untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Matlaq Badrain, insya-Allah. Kita dalam masjid main iktikaf sama-sama. Dan niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, faslun fit tayammumi. Ini satu fasal pada menyatakan hukum tayammum. Hadirin sekalian, insya-Allah kita nak masuk pula satu lagi bab yang kita kena faham dalam proses nak menjalani ibadat ini. Setelah kita selesaikan yang terdekatnya adalah mengenai hukum memakai khuf, yang asalnya dia ialah berkaitan dalam bab wudu, di mana sesiapa yang memakai khuf dengan syaratnya boleh nanti pada ketika dia berwudu, kaki yang dia telah memakai khuf dengan segala syaratnya macam mana telah kita bicara lepas, boleh dengan kita menyapu saja di atas khuf tanpa perlu menanggalkan khuf tersebut. Ataupun kalau nak, satu lagi pilihan yang itu adalah hukum asal, boleh buka khuf tu, basuhlah kaki macam mana biasa. Itu antara yang telah kita belajar. Jadi insya-Allah kita nak sambung pula satu lagi perkara yang terdapat tidak hukum syariat yang kita mesti kena faham. Itulah mengenai tayammum. Awal-awal rasanya untuk sebut sikit bab tayammum ni, kena faham tayammum ni dia bukan ibadat yang asal. Dia adalah ganti, ataupun dipanggil bukan hukum azimah, dia adalah rukhsah. Itu beberapa istilah syarak. Azimah ni maksudnya hukum asal. Jadi wudu adalah asal, tak boleh wudu barulah diganti dengan tayammum. Tak boleh wudu baru tayammum. Dia bukan tayammum nak solat tayammum. No. Kaedah dia nak solat, syarat dia adalah wudu. Cuma tak ada alat untuk wudu. Alat untuk wudu sedia maklum air lah. Bila tak ada air, alat untuk tayammum adalah tanah. Jadi tak ada air baru boleh tayammum. Dia tak boleh dengan
bahasa kita sini apa, sklengnya, skleng baru dia, sengajanya tak nak ambil wuduk terus tayamum, no. Melainkan jika ada syarat-syarat yang boleh meninggalkan daripada wuduk ke tayamum. Jadi dia mesti ada istilah illat. Pasal untuk bertayamum ni dia bukan hukum azimah, dia ialah rukhsah. Maksudnya apabila ada apa-apa kesulitan yang menyebabkan tak boleh kita berwuduk, barulah boleh berpindah kepada tayamum. Itu kena faham asas. Dan bila kita berkaitan dengan tayamum nanti pun ada bab yang dia akan sebut nanti, apa dia yang menyebabkan boleh berpindah daripada wuduk pada tayamum dan sebagainya. Asal nak sebut ialah bila dia adalah ibadat ganti, kena fahamlah dia ada beberapa syarat yang apabila tak cukup syarat, nanti ibadat kita yang kita buat dengan tayamum, bila ada syarat-syarat yang tak boleh dipenuhi, nanti ada ibadat kita yang kena qada semula. Kerana istilahnya, kalau saya nak guna bahasa moden sikit, kenapa pula kena qada pula sedangkan kita dah buat dengan tayamum? Jika ada yang dibuat walaupun dengan tayamum, tetapi jika tak cukup syarat, ibadat itu hendaklah diqada, kerana ibadat yang dibuat dengan tayamum yang tak cukup syarat tu adalah dipanggil ibadat yang dibuat dalam keadaan tidak menepati piawaian syarat. Itu kot bunyi bahasa moden sikit lah kan. Tidak menepati piawaian syarak. Cuma nak sebut piawaian tu ISO berapa saya tak pandai nombor-nombor, 2001 ke 196 ke tak tahu. I'm very sorry lah, I cannot explain about it. Okay, nanti insyaAllah jumpa depan. Pasal kita dalam buat ibadat ni tuan-tuan, mesti kita kena faham peraturan-peraturan syarak. Pasal syariat ni kita bukan buat sendiri, dia adalah satu peraturan mengikut mansya ilahi, mengikut kehendak Allah Ta'ala. Pasal kita hidup atas muka bumi ni, tak ada benda yang kita nak boleh buat dengan kehendak kita. Kejayaan kita adalah sejauh mana kita boleh hidup dengan ikut mansya'i ilahi, ikut kehendak Allah Ta'ala. Antara kehendak Allah Ta'ala, kita kena ikut qanun ilahi, ikut hukum hakam Allah Ta'ala. Dan bila ikut hukum hakam Allah Ta'ala ni, mestilah mengikut hukum hakam yang para ahli ulama telah mengambil faham daripada Quran hadis, yang mereka ni sangat faham, menguasai ilmu mereka dalam Quran dan hadis, dan segala alat-alat yang diperlukan untuk memahami Al-Quran dan hadis itu mereka telah bertungkus lumus dan bersusah payah untuk menselamatkan kita dan memberi satu kemudahan pada kita, yang mereka telah bersusah payah dulu untuk memberikan jalan, menunjukkan jalan macam mana untuk memudahkan kita untuk melaksanakan ibadat ikut perjalanan syariat. Ini jasa-jasa ulama dulu. Mereka takkan buat sewenang-wenang juga. Pasal mereka apatah lagi berada dalam zaman yang Rasulullah jamin sebagai khairul ummah, khususnya zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, semua imam-imam mazhab kita, khususnya Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni, kata kita bicara hukum fiqh, mereka semua duduk dalam dalaman salaf. Bermula daripada kurun yang kedua, dalam 150 munculnya tokoh-tokoh yang tersenarai nama mereka sampai zaman lah ni, yang mereka itu dikenal pasti sebagai pengasas ilmu fiqh dalam bab masing-masing, kerana mereka lah orang yang mula-mula mengumpul hukum hakam dan memfatwakan hukum berdasarkan Quran hadis, mengikut kefahaman yang telah diperolehi daripada mereka melalui sahabat, yang zaman sahabat tak ada proses pembukuan, ijtihad dan sebagainya, dan tak ada yang mengumpulkan secara khusus segala hukum hakam berkaitan fiqh ni. Tapi imam-imam mazhab yang 4 yang biasa kita duk dengar ni, yang ni ialah antara yang telah membukukan, yang sampai sekarang kita boleh lihat hasil tulisan dan usaha mereka untuk memudahkan kita beribadat. Semua ialah daripada titik peluh mereka tuan, yang memudahkan kita boleh buat ibadat lah. Jadi kalau zaman lah ni tiba-tiba ada orang yang macam sebab apa, Superman itu kot bahasanya, dia nak bypass, dia tak mau ikut ulama, terus nak direct ambil dekat Rasulullah, pakai Quran hadis. Agak-agak mampu tak? Surely gagal kan? Pasal apa? Alat pun tak mampu. Quran hadis yang didapat pun tak sebanyak mana yang sebagaimana yang diperolehi oleh imam-imam mazhab ni secara khususnya untuk memproses hadis ataupun memproses Quran untuk mengistinbat hukum hakam syarak. Kalau ada orang zaman lain ni pun setakat dia boleh ambil apa? Bukhari ya?
Bukhari ni kitab hadis yang paling sahih yang telah mereka boleh perolehi. Jadi Bukhari pun dalam zaman keberapa, di kurun keberapa, kalau tengok kelahiran dia tak silap di kurun kelima. Jadi nak banding dengan orang kurun kedua, tuan, kurun kelima ni berapa ratus tahun ni, tak mustahil begitu banyak hadis-hadis yang telah diterima dengan secara sahihnya, dan begitu banyaknya pada kurun yang kedua, apatah lagi kurun pertama, yang dengan sebab peralihan masa disebabkan perawi-perawi hadis yang tak boleh diterima sebagai periwayatan hadis, apatah lagi tak memenuhi piawaian syarat Imam Bukhari untuk hadis itu dicatat, ditulis, dibukukan, disenaraikan dalam kitab sahih dia. Tentulah hadis itu digugurkan daripada kitab Bukhari. Agak-agak banyak mana kan? 3 kurun tu kan? Agak-agak dengan hadis yang sebanyak itu mampu tak mengeluarkan hukum hakam dengan tepat? Itu yang kita tengok keliling kita. Kalau orang yang ambil hukum hakam dengan cara moden ni, banyaknya gelong. Antara yang kita nak bicara ni tayamum. Nanti kita tengok satu. Paling banyak tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan masuk hospital, tuan-tuan akan tengok macam-macam fatwa-fatwa pening dalam bab tayamum ni. Sekali kita tengok jumpa lagi mana yang dan kita bicara tengok. Kalau tuan-tuan ada muskil, lagi bagus. Kalau tuan-tuan pula orang hospital, tuan-tuan yang bagi taklimat dekat pesakit macam tu, oh lagi saya seronok. Pasal apa? We can discuss each other. Pasal tersilap saya, kalau hospital ni dia memang ada kadang-kadang tengok dia tulis carta panduan bagi orang yang sembahyang sakit, orang sakit sembahyang, nisbah sembahyang berdiri, duduk, apa tu satu hal, menghadap kiblat, antaranya bab-bab wuduk dan tayamum. Kalau tengok apa yang ada tu, setakat yang saya pernah tengok yang kat hospital baik, itu juga dengan apa nota-nota apa seorang orang hantar tu dalam WhatsApp apa dan sebagainya. Tengok dengan hukum fiqah yang kita dah belajar ni, banyak hukum hakam yang saya nak guna bahasa ni, ini betul common sikit, gelong. Gelong faham tak? Apa gelong? Maksudnya tak betul di atas perjalanan syariat. InsyaAllah kita tengok sama. Kalau tuan-tuan pun ada simpan, tuan-tuan pula pernah duduk hospital, tuan-tuan pun akan mengiyakan tu. Baguslah tu. Memang maksudnya bukan saya timbul fitnah benda tu, bukan saja reka-reka. Maksudnya benda tu memang dah diamalkan. Satu Malaysia kan, satu Malaysia ada peraturan-peraturan dalam hospital yang tak menepati piawaian standard syariat. Tak tahu siapa yang bertanggungjawab keluarkan kenyataan ni. Sepatutnya orang yang bukan, atau orang yang tak ada autoriti dalam bab ni, dia mesti bertanya pada ahli dia dulu, dan dia tak boleh mengeluarkan hukum hakam dengan sewenang-wenangnya untuk keluar ini kenyataan macam mana sembahyang orang sakit. Tak boleh. Sepatutnya mesti dapat kelulusan. Tapi malangnya kat kita Malaysia ni, peraturan-peraturan agama ni tak diberikan seketat itu untuk sesiapa boleh mengeluarkan pandangan, pendapat, carta, buku, nota dan fatwa dan sebagainya. Ikut dan aja nak bercakap. Macam kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat pun ada orang yang nampak macam ada autoriti, tapi bila tengok backup file dia, guru dia pun tak ada. Rupanya guru dia tok Google lah. Orang mengaji dengan guru berpuluh tahun tuan, kitab berpuluh-puluh, beratus-ratus kitab, tafsir, hadis, fiqah, tauhid, khatam, tak berani buat hukum sendiri. Dia dalam masa 4 jam je boleh fatwa hukum. Amalan ni saja usik-usik sikit bab tu. Pasal baca kitab nanti kita boleh bersedia dengan pendapat-pendapat. Maksudnya kita faham, oh padahal lah, padahal dengan pelik je. Memang pelik ni. Mana yang nak pelik? Dalam kitab pelik ke hak baru tu pelik? Biasanya hak baru tu lah pelik. Hak kitab ni lama kan, dah pakai beratus tahun dah. Yang ni kita pakai hak Jawi, sebelum ni hak Arab dia macam mana? Dah pakai zaman pemerintahan Islam dulu. Okay. Jadi insyaAllah kita nak bicara ni mengenai hukum hakam tayamum. Baik. Bermula syarat tayamum 6 perkara. Yang ni dia sebut perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya tayamum. Maksudnya tak cukup syarat ni tak boleh tayamum, mestilah pakai air. Baik, pertamanya adalah tahqiq uzur dengan sebab safar ataupun sakit. Pertama adalah tahqiq. Ada banyak istilah-istilah Arab yang kita jumpa dan kalau kita Jawi ni, mestilah tahqiq. Bahasa mudah terjemah tahqiq ni yakin. Maksud tanpa diragui adanya keuzuran. Mesti ada uzur. Uzur ni kena faham elok. Dan uzur ni kata dia
benda besar dalam bab untuk boleh daripada air itu berpindah pada tayamum, paling besar uzur pertama dengan sebab safar, sebab musafir. Musafir lah antara ilat terbesar untuk bertukar, berpindah daripada air kepada tayamum. Satu, musafir atau sakit, ataupun yang kedua untuk berpindah kepada tayamum adalah sakit. Sakit ni pun dia akan sebut nanti dobit dia macam mana rasanya, insya-Allah. Tak ingat saya dalam kitab dia sebut ataupun tidak. Tapi sakit ni dia bukan semata-mata sakit. Demam sikit je boleh tayamum. Pasal bila sakit ataupun safar, yang ni yang saya sebut dengan istilah tadi, kalau tayamum tu sendiri pun dah dipanggil rukhsah, dia bukan azimah, dia bukan hukum asal. Jadi bila ada sakit ataupun safar, yang ni dah dipanggil rukhsah ataupun ilat yang menyebabkan bolehnya seorang tu berpindah daripada wuduk pada tayamum. Jadi kena tengoklah sakit macam mana, safar macam mana. Bukan semata-mata safar boleh. Sini nak pergi Kampung Pahit, Kampung Pahat, apa, pergi Ulu Kenerung je, takkan hak tu nak tayamum. Dan patah balik sini lah Kampung Gerik kan, sini pergi Kampung Gerik untuk nak tayamum, mana boleh. Boleh faham saya sebut apa. Jadi safar macam mana? Mestinya safar jauh. Kalau sakit macam mana? Dobit dia sakit yang kalau kita menggunakan air di situ akan jadi mudarat. Macam wanita bersalin, pembedahan, kalau kena air macam mana? Lambat sembuh. Kalau sembuh pun nanti macam mana? Parut asal besar ni kan jadi besar ni. Boleh faham tak saya sebut apa? Sepatutnya sembuh dalam 3 minggu, tapi 3 bulan tak sembuh lagi. Yang tu antara ilat-ilat yang menyebabkan sakit boleh berpindah pada tayamum. Jadi tempat tu nanti tak boleh kena air. Bila tak boleh kena air, macam mana nak mandi hadas? Itu kalau pada anggota badan, bak hadas besar. Kalau tempat wuduk pula, macam mana nak ambil wuduk? Sedangkan sembahyang tak boleh tinggal, sehari semalam mesti ada 5 waktu. Kalau tak ada haid, nifas dan sebagainya, mesti 5 waktu. Kemalangan jalan raya misalnya. Jadi bila kata sakit, sakit macam mana? Itu yang mesti ada dobit sakit dia. Tak semestinya apa dia sakit boleh buat semudah-mudahnya terus tayamum. Nanti Ustaz, yang tu pun ada peraturan. Pasal kaedah sakit ni saya nak sebut ini. Pasal zaman lah ni orang menggunakan istilah bila sakit ni, yang tu diistilahkan sebagai darurat. Bahasa kita selalu sebut darurat lah. Bila ada darurat, darurat boleh tayamum. Kaedah dalam qawaid fiqh kita disebut oleh ulama. Dia kata gini, ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat ni hendaklah dikira, dihad mengikut kadar dia. Maksudnya taklah semua sakit boleh tayamum. Dan bila tayamum tu taklah pula nanti tayamum saja tanpa perlu wudu. Jadi nak sebut apa ni? Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dia ada kadar dia. Taklah dengan tak boleh wuduk terus tayamum, tak payah wuduk langsung. Nanti Ustaz, careful with the syariat law, yang tu kot. Berhati-hati sikit dengan peraturan syariat ni. Kau ambil agama daripada siapa ni? Siapa syarahkan kau? Takkan kau ambil agama daripada doktor? Doktor dulu, doktor pasal apa? Doktor perubatan? Tak cik. Kalau doktor pun doktor atas kata doktor agama, dia bahagian agama. Tengoklah, memang ahli agama betul ke sebab ada PhD, dengan sebab tu digelar sebagai agamawan. Agamawan ni kena tengok kan macam-macam. Pasal apa dia jadi fitnah ilmu banyak sangat kan. Bab agamawan ni yang sampai zaman lah ni orang berkiblatkan agamawan ni kepada orang yang hanya ada sijil. Seolah-olahnya macam tu. Tanpa sijil seolah-olah tak boleh cakap agama. Sedangkan kok tuan-tuan nak menilai, tuan-tuan tak tahu. Dengar saya sebut. Sedangkan yang duk tengok, yang ada sijil, yang ada PhD ni kadang-kadang ni lah banyak merepet. Yang mengaji betul-betul berguru mondok yang tak ada sijil ni, ni lah atas perjalanan yang betul. Dengar cakap sikit tu. Kasar sikit lah ayat tu. Macam nak memperjatuhkan orang yang mesti je. Jatuh tak jatuh pun tuan-tuan kena realise lah benda ni, kena sedar. Sebab tuan-tuan kalau tak sedar benda ni, tuan-tuan akan tertipu lah.
sikit lagi dah sebut isu tu, nak sebut ini pasal saya nak cerita tentang sakit, safar, apa huraian dia tu. Pasal kita banyak selalunya zaman ni kita tak ambil huraian daripada ahli dia, dan kita tersilap menyangka siapa ahli. Apatah lagi zaman ni kita duk anggap ahli ni orang-orang yang moden-moden ni, yang doktor-doktor ni. Bila saya guna bahasa doktor tu, sorry sikit. Okey, saya nak tunjukkan kat tuan-tuan bukti hujah nak menunjukkan doktor ni, tambah istilahnya doktor falsafah, maksudnya orang ada PhD ni lah kan, maksud saya doktor-doktor ni. Kalau nisbah kepakaran ni, sebenarnya orang yang ada PhD ni belum duduk tempat untuk dijadikan tempat rujuk dalam syarak. Kasar sikit saya nak sebut ni. You agree, whether you agree with me or not, nanti bagi feedback balik lah. Tengok saya nak cakap macam mana. Saja nak sebut bab tu. Saya baca bab ni kerana dia kontroversi sikit, kita hilangkan kontroversi tu dulu, lepas tu baru cerita hukum. Nanti tuan-tuan tak faham kenapa dalam kitab macam ni, dengar di luar sana orang lah cakap macam lain. Bagi tuan-tuan, bagi betul skru tu, kalau tak betul tuan release sikit, just bagi tuning ni betul, baru bagi perketat balik. Boleh faham? Okey, bagi misalnya ni, kalau kita belajar bab hadis Nabi SAW, Rasulullah pernah kata, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi. Ada riwayat sebut minal ibadi illa biqabdil ulama. Allah Ta'ala tak cabut ilmu sekaligus daripada manusia, melainkan dengan Allah Ta'ala matikan ahli ulama. Rasa kita boleh dengar hadis-hadis macam ni. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai satu tahap bila Allah Ta'ala matikan ahli ulama dan tutup guru ni, sampai tak ada orang alim dah yang boleh nak dilantik untuk menduduki tempat-tempat tertentu, untuk memegang jawatan-jawatan khususnya dalam kerajaan, untuk dijadikan tempat rujukan, untuk menjadikan sumber hukum, untuk diambil hukum yang mereka ni pakar dalam bab hukum. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, sehingga Rasulullah kata manusia akan ambil pemimpin-pemimpin dalam bab agama yang jahil-jahil. Lepas tu apa jadi? Su'ilu, mereka akan ditanya. Lepas tu dah jahil, apa akan jadi? Mereka jawab juga, faftau bi ghairi ilmin, mereka akan beri fatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Sadaqah Rasulullah SAW. Baik, umum hadis ni macam ni. Kita tengok elok-elok institusi mana yang memang bila mati tak ada orang ganti. Pasal Rasulullah kata Allah Ta'ala dia tak cabut ilmu ni sekaligus, melainkan dengan mati ulama. Bila mati ulama ni maksudnya dia lah tempat-tempat yang institusi, sikit dengan bahasa gitu, yang bila mati ya nak orang nak ganti susah. Jangan kata susah, tak ada. Kalau ada pun istilahnya tak ada rotan akar pun guna, bahkan pakai tali rapiah kan. Sikit bahasa modern sekarang. Boleh faham tak cakap? Kalau universiti lah pensyarah dia mati kan, ada orang ganti tak? Berapa orang ganti pensyarah dia? Kalau permohonan suatu orang pensyarah mati ataupun pencen bersara dan sebagainya, berapa orang isi orang nak jadi pensyarah universiti? Tuan-tuan jawab tak? Beribu. Bukan saya jawab, tuan-tuan yang jawab. Agak-agak 10 tahun lagi pun nanti bila mati je pensyarah universiti tu, PhD apa-apa, direktor nak sebut tak pandai kan, pasal kita ke orang universiti. Pensyarah dia tu mati pagi ni, mati petang tu keluar berang, agak berapa orang mohon, tak wani nak sebut lah, ribu jugalah. Berapa orang nak ambil? Seorang je. Jadi maksudnya ada pengganti tak? Jadi adakah itu institusi tempat yang melahirkan ilmuwan yang Rasulullah nak kata yang ni Allah Ta'ala matikan ahli ulama yang tak ada orang ganti? Macam tu ke? Tak, bukan hal tu. Pasal yang ni ada ganti tak? Ada. Yang ni pasal ada ganti. Yang tak ada ganti yang mana? Pondok kan? Dengar dia tu. Tuan-tuan nak kata nak naik lift ke, nak masuk bakui ke, punya pasal lah. Pasal tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah mengalami dua aliran pengajian ni, tuan-tuan boleh surely beza punya antara pengajian pondok dengan pengajian universiti. Surely boleh beza.
Salah pun saya tak pernah duduk universiti. Kami bukan tak pernah dihadiri oleh pelajar-pelajar universiti kan. Cuti je dia orang biasa. Kalau yang memang minat cara pondok, dia akan cari, dan dia boleh beza sangat apa dia pengajian di universiti, apa yang pengajian ada di pondok. Memang berbeza bumi dengan langit. Istilahnya macam tu. Baik, kalau Tok Guru tau, kita kenal macam tempat saya duduk ni, Pekelang Hulu ni, mati je, meninggal je arwah Patih. Siapa ganti? Atas nama pengganti Ustaz Mat Dalil. Adalah mengajar dalam 6 bulan. Sampai sekarang tak mengajar lah tuan-tuan. Kat pondok lah, kat luar dia mengajar, kat pondok tak mengajar. Sebut macam tu lah, tak mengajar lah saya nak sebut tak mengajar tu. Bukan dia tak boleh mengajar, dia boleh mengajar. Dari segi kelayakan dia boleh lah. Tapi nak banding dengan Tok Guru lebih lah. Tapi adalah sikit krisis kot, sikit bahasa gitu. Dia tak mengajar dah pondok. Lepas tu siapa yang mengajar? Siapa yang ada sekarang? Antaranya saya lah salah seorang yang masih mengajar di situ. Tu pun macam mana? Duduk level Tok Guru ke? Allah, malu nak mengaku kan? Istilahnya tak ada rotan akor pun dah, jangan akor. Tali rupiah tu kan. Ada rupiah apa? Benang je. Benang pun rapuhnya nipis sangat. Yang tu pun tak ada orang nak ganti kan tuan. Kalau saya nak sebut label saya, orang nak ganti pun tak ada lah. Katalah saya berhenti, nak cari orang macam saya boleh mengajar kat pondok tu pun tak ada lah. Dan orang yang nak mengaji macam mana saya mengaji dulu tak ada lah. Saya dulu masa gemilang saya mengaji dulu tahun 96, 97. Tahun tu tuan, zaman gemilang saya duduk di pondok lah, arwah Tok Guru Patih dulu. Satu hari tak kurang, kalau saya tuan dengan Tok Guru aja memang tak kurang daripada 14 buah kitab tu dengan dia saja. Jual beli ni maksudnya yang beli, belajar dan mengajar, jumlah kitab satu hari hampir 30 buah kitab sehari. Kalau kira kredit hours, berapa kredit hours tu? Kalau universiti macam mana? Ni ada bersyarah bla 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 bla, balik buat kerja. Kau tengoklah Tok Google kau buat assignment, hantar aku cek bla 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 bla, dia pun kecek satu-satu tuan. Agak-agak ada cek macam mana? Saya tahulah bersyarah kawan saya pun ada bersyarah. Okey. Semua itu kebetulan dia buka-buka, ada masalah sikit. Dia panggil lagi. Ni betul kan ni? Yang ni tak betul. Itu pun ikut mukarrar je, itu pun ikut tajuk dia. Berapa tahun boleh buat? 3 tahun. Berapa lama? Tambah yang PJJ tu macam hujung minggu sekentut dia tuan-tuan pergi belajar pot, balik habis masa atas jalan ni bertemu guru berapa minit ni, berapa jam ni, habis masa kau jalan lagi banyak. Boleh faham? Tapi panas sikit lah sebut isu tu, betul tak? Orang universiti kalau macam mana? Sakit telinga, panas punggung lah dengar. Sikit lah bahasa isu macam ni pun. Saya nak sebut apa tuan? Nak sebut siapa dia yang Rasulullah ada bagi syarat, yang kata Rasulullah Allah Ta'ala tak cabut ilmu dengan cabut sekaligus, melainkan dia matikan ulama. Di institusi mana yang tak ada pengganti ni? Nak sebut situ lah. Dan kalau tengok pondok ni memang walaupun ngaji bertahun-tahun, kita tengok apa hukum hakam yang pakai sama tuan. Belah tu standard. Kalau pondok katalah pondok Pekelang Hulu, pondok Pasir Tumbuh, itu antara pondok masyhur Malaysia. Lubuk Tapak, saya nak sebut tempat-tempat yang masyhur-masyhur ni. Kalau ada tutup guru kan yang keluar daripada tempat-tempat yang nama pondok ni, kalau tuan-tuan tanya satu hukum, tuan-tuan banding tengok dia orang jawab macam ni. InsyaAllah sama kan. Kalau tanya geng-geng universiti ni macam mana? UIA macam lain. Semua lain-lain lah macam ni. Pendapat. Macam mana boleh lain-lain? Pasal dia tak ada keseragaman fikir dan ilmu. Bahkan macam ni diberikan macam seolah-olah satu kebebasan berfikir, seolah-olah ayat dia kata apa? Jangan terlalu jumud. Ayat dia macam tu lah. Kita hendaklah buka minda sikit. Lepas tu jangan terlalu jumud hanya mengambil dalam mazhab Syafi'i saja. Fiqh ni luas. Macam itulah ayat-ayat yang keluar. Lepas tu apa? Islam ni mudah. Itulah dia orang punya kek dah belajar. Dan orang-orang macam ni tuan berani kata macam ni. Kalau ambil Quran suruh baca pun sagi tak bunyi pelat Arab.
bunyi gitu. Bunyi apa? Pelak orang putih ada, pelak Melayu ada, pelak Jawa pun ada, tapi PhD. Tambah baca Quran baris pun tak betul, dengung pun tak tahu. Oh Allah. Tapi doktor, mufti, kadang-kadang satu ayat 5 kesalahan hukum, baris terang-terang salah, mufti kan. Oh, zaman ni. Okay, boleh faham? Nak cerita apa ni? Nak cerita suasana institusi mana yang kita nak tengok ilmu-ilmu tu. Jadi yang ni pun nisbah saya apa yang kita duk buat ni, saya hanya nak baca daripada kitab yang dah sedia ada, mengikut dalam fiqh Syafi'i. Okey, baik. Jadi asal saya nak syarah tu ialah nak kata sebab yang boleh berpindah daripada wuduk pada tayamum adalah musafir ataupun sakit. Musafir ataupun sakit. Selalunya kes-kes macam ni jadi kalau moden punya syarah tuan-tuan, musafir ni bila? Di Mekah dan musafir ni 8 jam. 8 jam tu sampai tak ada waktu semayang yang bukan di atas kapal terbang. Waktu jamak pun atas kapal terbang lagi. Penerbangan pukul 12 sampai 12 tengah hari sampai 8 malam. Pergi Mekah ni, kita pergi Mesir pukul 10 malam. Tak transit mana-mana. Jadi sepanjang waktu Zuhur dan Asar tu, Isyak Maghrib kau dah sampai tu boleh jamak. Isyak Zuhur dengan Asar di mana? Atas kapal terbang. Ni macam mana pelaksanaan solat dalam ni. Nak kata tak boleh wuduk, saya biasa naik kapal terbang kan, boleh wuduk tak dalam terbang? Boleh, tapi janganlah wuduk macam kat sini. Kena ada benda yang kita dah belajar pun. Apa saya nak sebut ialah semayang kena. Pula tu sembahyang ada rukun syarat dengan kiblat apa dan sebagainya. Betul, tempat duduk tengok macam mana. Kau naik kapal terbang apa? Air Asia. Kalau Air Asia memang payah sikit kan. Sempit nak mampus. Sikitlah saya sebut bahasa itu kan. Jadi kalau tempat yang memang ada kelabangan tempat untuk boleh solat macam mana diri dan sebagainya, satu hal. Boleh ke tiba-tiba ya terus kita tayamum? Boleh? Azan mana? Boleh ke tiba-tiba je terus ambil terus tayamum? Bahkan tuan ada yang tak tayamum langsung, yang kata wuduk tayamum mudah, lepas tu semayang macam ni, semayang terus. Dah diajar lah awal-awal lagi kat Malaysia. Apa dia? Semayang hormat waktu je. Dengan berbahagianya aku masuk syurga. Bofi lah bahasa gitu sikit. Selesai dah urusan aku. Ya ke dah selesai? Saja nak sebut tu sikit. Selalunya fatwa-fatwa ni selalu orang pergi kursus haji ya. Ada diajar macam ni. Betul tak betul saya tak tahu. Sini kursus haji macam ni, siapa yang bagi kursus saya tak tahu. Betul tak betul tu tadi tengok balik matching, tengok tadi apa saya sebut dengan apa yang orang ajar. Kadang-kadang semudahnya itu sebut. Sampai kadang-kadang ada ustaz-ustazah yang bagi penerangan tentang pergi haji ni, tuan-tuan semua tak usah susah hati. Sembayang ni Allah Ta'ala bagi kemudahan kat kita. Senang ni. Memang dia ajar semua pendapat mudah. Siap dengan kata dia apa? Bila kita dah sembayang, katalah dia kata tayamum, nak tayamum mana tuan, debu pun tak ada. Jadi kita sembayang je lah. Betul nak kena kotor. Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tahu apa hal kita. Tak payah kotor-kotor tuan. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Dia tahu hal kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Si ayat Quran. Allah Ta'ala tak memberati kita melainkan kadar yang kita kuasa. Jadi dimaafkanlah. Jadi jangan risau tuan. Senang je bagi fatwa, senang je. Padahal dia ikut kaedah siapa? Kalau tanyalah, kalau saya kaedah kita, kalau disiplin kami mengaji pondok kan, kitab mana, ulama mana juga itu tunjuk. Dan jangan tak tahu tuan, saya berani kata gitu. Saya gini kata gini. Boleh kata semua pensyarah yang tabung haji ni kasut sikit aja ni, tapi dengar saja. Kebanyakan mereka bukan daripada lulusan agama. Kebanyakan mereka jadi pensyarah tabung haji ni pasal dia punya experience dia buat haji. That's all. Berani kata gitu. Pasal duk tengok yang masyhur-masyhur ni, baik Pulau Ipoh ke apa, semua bukan ngaji agama. Semua pasal ada experience.
buat haji, buat umrah, itu je. Bila keluar hukum macam mana? Mula kan diikut apa-apa yang telah dikeluarkan oleh tabung haji lah. Kalau tabung haji gelong, dia tak tahu nak menilai kayu ukur betul tak betul. Yang aku tahu yang ni yang telah diajar. Nanti habis-habis dia kata apa? Inilah kami telah ditaklimatkan. Baik. Kau main buta gitu je ambil. Betul tak betul? Kalau kami tunjuk kitab macam mana? Kalau tanya kitab, saya tak tahu. Boleh berlepas tangan macam tu. Kau ambil sumber mana? Yang kata dia tabung haji ada panel dia. Panel pun kena tengok kan. Panel dia agak-agak panel Tok Guru Pondok ke panel mesti. Kasar sikit saya punya cakap je lah kan. Jadi saya sebut ni tujuannya supaya kita nak ambil hak original. Nak ambil yang pasti, yang kita tak bermasalah bila kita buat ibadat. Pasal kita punya kaedah ibadat ni di atas akidah kita pada Allah Ta'ala dan Rasul. Kita nak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mesti yakin nak ikut kehendak Allah Ta'ala berdasarkan contoh Nabi SAW. Apa ulama' dah hurai yang mereka ni sangat pakar dalam bab hukum, cermat dan takwa sungguh. Macam mana dia ajar, yang inilah kita nak ikut perjalanan mereka ni. Habis-habis kita diajar bukan dengan ikut perjalanan alim ulama'. Ni macam mana punya perjalanan ni? Siapa nak jamin kita punya perjalanan betul tak betul ni? Tambah pula asas pengajian agama pun tak ada. Tambah tanya rujukan kitab mana yang kau belajar ni? Kalau kata guru mana yang ajar kau ni? Rupanya kitab pun tak ada, guru pun tak ada. Betul macam mana? Kami pernah dengar kursus haji dulu. Jadi maksudnya dia boleh mengajar tu pasal dengar kursus haji je. Lepas tu ada masalah kalau saya pergi tengok Jakim, Google apalah ni website macam ni Islamic apa-apa information lah, tengok pun bukan kitab Arab, tengok apa? Semua kitab Rumi, bukan kitab pun Google Rumi. Kalau translate pergi Arab mampus tak boleh baca. Jadi apa asas ilmu yang ada kat dia? Apa kayu ukur yang dia boleh menilai betul atau salah? Gagal lah nanti, mesti gagal, surely gagal. Dengar saya buat, surely punya gagal. Jadi macam mana kaedah kita nak bercermat? Macam mana pun asal saya nak syarah ke situ tu nak pasal nak sebut antara yang menyebabkan boleh bertukar daripada wuduk pada tayamum adalah sebab safar ataupun sakit. Macam mana pun sekali lalu saya nak sebut ini. Kalau katalah atas kapal terbang, saya dah sebut dah, tak ada. Katalah tak bahasanya tak ada, ataupun ada tapi tak sampai tahap untuk boleh berwuduk, katalah itu. Kalau kata wuduk pun ada orang tertentu je yang boleh berwuduk, nanti ada yang tak cukup, katalah itu. Bila sampai tahap itu, maka debu nak ambil mana? Tambah kita ambil debu siap-siap, kita pun marah dia mah. Weh, kotorlah kapal terbang kami. Tuan buat debu tabur macam semua satu kapal terbang ada 400 orang pakat debu gitu je kan. Lagi pilot bagi arahan, tuan-tuan ni biar sewil tak sewil ni, siapa yang ajar macam ni mula dia cakap macam-macam. Walaupun naik kapal terbang tu kata beramai, tapi nilai dia macam besi buruk kan. Bukan kapal terbang tu besi buruk, kualiti syariat yang nak diajar tu dan kualiti pramugari dia macam besi buruk. Sedap ke buah ayat itu. Sedap tak sedap tuan-tuan nilai ya. Saya cakap apa? Saya bukan bohong, saya bukan fitrah. Benda tu duduk depan mata kan? Nak kena ubah sikit lah. Bila ada syarikat Hindu pakai tudung, nak dimarah pula. Hindu nak kira nak tarik pelanggan aja. Alah, aku dengan kurang je, dia dah bagus nak bagi pakaian yang elok. Yang kau Islam lama dah, kenapa tak mau pakai tudung? Saja sikit sebut betul. Tuan-tuan tak faham, dengar je lah saya khabar apa. Kadang dia orang tak faham isu ni, dia tak faham merepek mana lah orang tua ni. Okey, siap. Asal saya nak sebut ialah sabar dan sakit. Jadi kalau katalah tak ada air, tak ada debu, betul macam mana? Yang itulah istilahnya sembahyang hormat waktu. Dan istilah sembahyang hormat waktu ni apa dia? Maksudnya sembahyang macam mana, apa yang boleh. Kalau disebah, katalah wuduk, boleh takat basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki tak boleh. Itu yang kau buat. Tayamum pun memang tak boleh nak tayamum apa. Lepas tu macam mana sembahyang? Sembahyang pun memang boleh duduk atas kursi, tak boleh buat apa dah. Tak boleh lalu kat laluan apa satgi dia buat makanan apa ni, kita duduk sembahyang kena marah, kena beletih pula dengan dia. Popek, mana tak boleh. Lepas tu buat macam mana? Sembahyang ialah atas kursi. Di atas nama sembahyang hormat waktu. Sembahyang macam mana yang setakat yang mungkin yang boleh. Tak ada syarat yang cukup. Wuduk tak ada, tayamum tak ada, kiblat tak ada, sujud tak ada, qiyam tak ada. Apa punya sembahyang ni?
Sembahyang itulah nama hormat waktu. Nanti dah sampai wajib qada sembahyang yang disembahyang dengan atas kapal terbangnya tu. Yang ni hukum yang ulama dah sebut lama. Pasal apa pula kena qada? Kerana tak menepati pewayan. Sikit saya sebut kaedah tak menepati pewayan. Dan kita duk renovate ni. Kalau kata melalui JKR apa kan, dia ada piawaian standard dia betul tak? Kalau dia buat tengok-tengok tak lulus. Asalnya wayar mesti semua duduk atas. Habis-habis ada juga duduk bawah. Macam lulus tak? Kalau dia minta LO, lulus tak dapat? Dah keluar berjuta-juta duit sekalipun, macam lulus tak? Lebuh gitu ya, betul tak? Pasal apa? Tak menepati piawaian. Siapa suruh buat lebih kurang? Sebab dunia kita pandai buat ikut syarat. Syarat macam mana? Kita buat mudah-mudah. Cuba buat yang ikut piawaian JKR, buat undang-undang macam boleh lulus. Malaikat mana ada tubuh rusuk macam kan, mana ada bawah meja macam. Kalau JKR ada lagi sebut je tu, siapa kerja JKR sorry lah kan, kasar sikit dia ni. Ni semua bubuh orang kata. Tidak kena tak kena, siapa makan cabai dia pedas, itu je. Okey. Baik, asal saya nak syarah tu masih cerita tentang safar dan sakit. Okey. Jadi benda kita kalau pergi haji tu buat safar. Kalau hospital sakit lah, kita akan jumpa je lah. Yang ni kita baru jumpa asas. Nanti kita tengok syarah dia satu. Memang jumpa. Sikit lagi kalau nak sambung yang tu. Ada orang kata ustaz ni duk cakap ni depan mikrofon je. Pergilah jumpa. Cerita dekat orang macam tu. Tak ada kerja pula aku nak pergi jumpa dia pula. Dia lah jumpa aku. Kalau tuan-tuan ada hajat, tuan-tuan tak tahu benda tu, saya jumpa tuan-tuan kan, tuan-tuan jumpa saya. Who are you? Who am I? Sombong kan? Bukan masalah sombong. Pasal panggil, kalau dipanggil pergilah. Jangan tak tahu. Tapi kenapa dah buat hukum, dah salah, lepas tu persalahkan kita pula pasal apa kita tak tegur. Ingat senang ke nak pergi jumpa orang yang atas-atas macam tu untuk kita tegur? Senang ke? Temu janji, nak jumpa ADO pun bukan senang. Sikit lah saya. Ingat kita ada pasal macam-macam nak sebut ni. Dia kata duk komplain depan mikrofon ni. Senang bagilah bertemu buku dengan aku dalam satu majlis. Ustaz sembang betul-betul, kelahi dengan dia. Kalau nak buat betul-betul serius untuk cari kebenaran, boleh. Tapi takut kau tak gamak nak bertemu aku muka sekupang, tak ada pangkat, tak ada kelulusan apa. Temu pula kat pondok buruk tak ada aircon, tak ada kapet apa, tak ada permaidani merah apa ampor. Jadi mana orang nak jumpa kita? Engkau pula siapa, kelulusan apa, pandai pula nak komplain kami. Memang dia tak jumpa kita punya. Kalau saya pasal saya kata jangan kata saya, tutup guru saya semua macam tu. Tak ada teringin yang demo nak keluar hukum jumpa tok guru. Payahlah. Melainkan orang yang benar-benar nak cari hukum betul-betul baru jumpa tok guru. Baik. Dan yang keduanya, syarat untuk boleh bertukar daripada wudu kepada tayamum ni ialah mesti masuk waktu sembahyang. Mesti masuk waktu. Dan masuk waktu dengan yakin. Maka tidak sah tayamum orang yang syak padanya pada masuk waktu. Dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun. Ini syarat lah. Sekali lagi sebut istilah yang dipakai oleh ulama apa dia? Untuk bertayamum ni pasal dia ibadat yang rukhsah, dia bukan azimah. Kalau wudu kita nak sembahyang, katalah nak sembahyang Zuhur, boleh pukul 11 pagi boleh ambil wudu dah untuk sembahyang Zuhur, boleh. Tapi tayamum tak boleh. Saya tayamum ni dia istilah rukhsah. Selagi tak masuk waktu tak ada tuntutan wudu. Tak ada tuntutan untuk tayamum, tak ada tuntutan untuk solat. Tapi bila dah masuk waktu, tengok tak ada air, barulah ada tuntutan untuk tayamum. Pasal tu baru boleh tayamum. Pasal dia adalah tuntutan setelah ada kewajipan. Tengok teruzur nak buat, baru ada istilahnya rukhsah, baru rukhsah. Adapun hukum azimah, dia tak perlu pada cukup syarat masuk waktu. Maksudnya awal waktu, sebelum waktu dah boleh bersedia dengan wudu. Tapi tayamum tak boleh, mesti dengan masuk waktu wudu. Nak solat tak boleh, barulah boleh berpindah kepada tayamum. Ini peraturan-peraturan dalam syarat. Baik, ketiganya mencari air pada tempat duduknya dan pada tempat taulannya
Ni seseorang faham tu tempat duduk dan taulan ni nikih musafir, maka jika tiada dapat hendaklah mencari pada pihak kelilingnya dengan lihat. Jadi antara syarat ketiga ialah mestilah dia dah cari air. Dan antara disebut tadi sebab atau syarat untuk boleh tayamum mesti antaranya musafir. Kalau mukim macam mana? Ataupun mustautin, boleh tak tayamum? Kalau dengan sebab sakit, satu hal lah, tu ilatnya sakit. Kita mukim ataupun mustautin satu tempat tapi tak ada air, boleh tayamum tak? Dengar, bagi faham realiti dulu. Kalau tempat tu air pun tak ada, agak-agak ada orang duduk tak? Apa punya soalan kau ni? Boleh faham tak? Soalan pun tak betul realiti. Memang bagus soalan tu, tapi dia kata apa? Kalau kita dah duduk satu tempat kita mustautin tu air tak ada, ataupun mukim air tak ada, macam mana? Macam mana? Apa pindah, tak usah duduk situ. Larat ke tuan nak angkut air? Kita selalunya kita mustautin dan mukim ni tempat-tempat yang memang ada air. Orang Badui pun tahu dah peraturan tu. Bila ada air dia duduk sini, bila musim tak ada air dia tinggal lah tu, dia pergi tempat ada air. Faham? Jadi tempat yang kebarangkalian akan tak ada air ni mestilah dalam kata musafir. Pasal kita musafir itu tak ada air, barulah akan ada hukum rusah tu. Jadi tempat mustautin, baik, macam mana pun nak sebut ni, kalau tempat mustautin tak ada air juga, tempat bermukim tak ada air juga, sampai tahapnya kena bertayamum, memang kena sembahyang dengan tayamum nanti. Dan dengar elok, pasal jarang sangat nak jadi tempat mustautin dan tempat mukim sampai tahap tak ada air, wajib qada semua ibadat selama duduk sembahyang dengan tayamum. Di mana? Di tempat mukim atau mustautin. Kalau dalam musafir, ada syarat ni. Maksudnya mesti cari air, tempat duduk dia, juga taulan-taulan dia, begitu juga keliling dia. Yang ni kalau kat Malaysia rasanya tak ada susah mana lah buat ni. Macam mana pun kalau nak jadi, katalah dah lah musim kemarau, kita rosak, bukan tengah padang pasir, tengah hutan sawit. Sawit pula mana? Negeri Pahang. Kau tuan-tuan tak pernah jernih kat sana, tak saya tak tahu. Jadi nak pergi jumpa satu-satu felda pun punyalah lama, berjam-jam kan. Lepas tu tepi-tepi jalan bukan ada air parit macam tempat-tempat lain, katalah itu. Itu kita rosak, kena sembahyang subuh pula tu. Macam mana nak sembahyang? Dalam kita pula tak ada air. Takkan nak wuduk pakai air kincin? Ya benar. Takkan nak buka radiator? Kalau ada air yang dalam kenderaan, okey buka. Buka, pakailah air tu. Macam mana pun nak sebut. Kalau tak ada macam mana? Tayamum. Tu debu mana nak cari? Nanti lah pelajaran akan datang. Macam mana pun saya nak sebut, bukan saja kes nak boleh tak ada air ni hanya berlaku di tempat-tempat kering ni, panas padang pasir tu, tapi negeri kita pun pernah jadi. Tu tengok keadaan orang yang tak pernah musafir jauh dan tak pernah berlaku hal-hal macam ni, mungkin dia tak pernah terfikir. Saya sendiri kalau nisbah cuma tak sampai tahap tayamum lah, tapi pernah musafir tu, tak biasa jalan tempat-tempat yang macam negeri Pahang apa jauh-jauh tu, jalan mana masjid tak jumpa-jumpa, nak pergi nak sembahyang subuh ni dekat nak cerah lah, itu jumpa surau kunci lah tu. Ayuh tak ada, alah buat macam mana? Ada lori singgah nak pergi sembahyang tu, lori tu bawa berapa tangki air, tumpang lori tu, pandai pula tu, daripada lori tu dia dah pengalaman kot, dia duduk singgah banyak orang, air apa tak ada, dia bawa, dia tebuk satu lubang dekat tu, dan ada dia punya tempat tutup air tu, itu kontrol untuk kelajuan air, satu lubang ni buka. Oh pandai lah, tak apa, ambil duduk situ ya, tak ada apa, tapi tak sampai tayamum ya. Kami fikir lah, semua yang musafir lah, kami 2 buah kereta, semua geng-geng ngaji. Macam mana ni, kita nak kena tayamum pagi-pagi buta ni, nak tinggi debu lah. Macam mana pun sembahyang kena sembahyang, lepas tu kena berhenti, tak boleh sembahyang atas kenderaan. Tu nampak jumpa surau, tapi ditakdirkan tak jadilah sampai tahap macam tu. Macam mana pun kalau jadi macam mana, nanti kena sembahyang apa yang boleh sembahyang, tak ada air, tak ada debu, satu hal. Lepas tu nanti dah jumpa air, nanti macam mana, wajib qada mula sembahyang yang kita dalam keadaan tak ada air itu, pasal sembahyang tak cukup, dia panggil faqidu tahurain,
luput dua alat untuk mencuci. Air tak ada, debu tak ada. Selalunya bila tak ada air, debu. Pasal atas muka bumi ni, dia air dengan tanah ni benda yang common, memang senang jumpa lah. Tempat yang tak ada air mesti debu, betul tak? Bila ada air dia tak berdebu, bila tak ada air dia berdebu, betul? Syariat tu cantik ni hukum. Macam mana pun kadang-kadang air tak ada debu, betul tak? Macam mana tu? Faqirut tahurain nama dia. Memang jarang sangat berlaku, tapi kalau berlaku, sembahyang tetap tak boleh tinggal, solat tak boleh tinggal. Pasal tu hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Mana nak boleh tinggal? Hati mesti sentiasa bertaut kepada Allah Ta'ala. Tu susah hati kalau tak boleh solat ni. Macam mana nak buat? Kena solat juga. Tu seronok ke dengan solat itu? Dengan penuh rasa bersalah dan rasa tak cukup. Ya Allah, inilah sembahyang yang aku boleh buat. Nanti bila dah jumpa alat-alat untuk wuduk, macam mana? Puas hati tak dengan ibadat tadi? Tentu tak puas hati ke tak? Buat lain. Itu saya sebut dalam sudut perasaan. Kalau buat hukum hakam memang macam tu pun. Jadi bila fakhir tahuran, wajib qada semula sembahyang yang dibuat dalam keadaan tanpa wuduk dan tanpa tayammum. Jadi antara kaedah yang kita duk bicara ni masalah cari air. Dan jika diwahamkan ada air, hendaklah pergi kepada tempat yang diwahamkan itu. Baik asalnya kena air keliling kita, kawan kita dan sekeliling kita. Ayat mudah yang saya sebut itu. Kemudian disebut kalau waham ada air. Waham ni kita belajar tauhid selalu jumpa istilah waham kan. Ada syak, zon, waham, yakin. Waham ni maksudnya ada lintasan hati ataupun dengan mata kita tengok macam nampak air. Itu dah dipanggil waham. Macam kita hari panas lik-lik ni, tengok jalan raya tu nampak air tak? Memang bukan air, kita pun tahu bukan air. Tu apa? Fata Morgana kan bahasa dia tu. Memang kita tahu Fata Morgana bukan air, tapi bila nampak, ada tak dalam hati terdetik air? Ada tak? Ada. Itu nama dia waham. Kalau tuan-tuan tengah duduk padang pasir, tuan-tuan nampak Fata Morgana tu, macam mana? Bisa air. Bukan saya reka-reka, kita tahu jika dia waham ada air, hendaklah pergi ke tempat yang dia waham itu. Itu contoh waham. Contoh waham. Ataupun kita duduk sini, katalah tempat ni tempat kering, kita nampak ada burung duduk pusing. Apa tu? Mungkin bangkai mampus boleh jadi juga. Tengoklah burung apa. Kalau burung gagak memang bangkai mampus ya. Burung apa? Burung pati ke apa, pusing tu. Maksudnya ada kehidupan. Bila kehidupan tu maksudnya yang ni dipanggil tengok benda zahir boleh nampak benda ghaib. Selalunya macam tu ada petunjuk ada air. Pergi cari. Walaupun hanya tengok burung, memang tak nampak air pun, itu dipanggil waham. Itu dipanggil waham. Dan kena pergi ke tempat tu sekira-kira kadar sampai anak panah, iaitu jika hasil sesuatu sampai suara teriaknya kepada taulannya. Jadi kadar nak pergi ke tempat waham tu macam mana? Anak panah pergi boleh jauh mana? Susah kan nak duit. Tuan-tuan biasa panah, berapa jauh anak panah boleh pergi kan? Dia tengok agak kan, busur berapa pound, anak panah pun berapa berat lah. Lepas tu tengok aerokarbon ke, buluh ke, kayu ke. Faham tak saya apa? Tak faham? Saya ahli panah tak? Satu saya boleh cerita. Berapa jauh boleh tarik tradisional kan? Berapa? Boleh sampai 500 meter. Setengah kilo kat lah jalan. 500 meter setengah kilo lah. Setengah kilo je lah. Anak panah boleh sampai tu. Kalau tak boleh faham anak panah, dia kata dobit dia lah sampai suara teriaknya. Teriak tu jerit lah. Oi! Berapa jauh boleh pergi? Kalau suara tuan-tuan tak pernah menjerit, memang suara itulah. Suara ni macam suara orang azan atas. Suara orang azan selalunya suara cari orang kuat je lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu diam, angin tak bertiup, tak ada hingar-bangar kenderaan, berapa jauh lagi suara tu? Itulah dobit yang selalu disebut ulama untuk kata suara yang dipakai untuk dikira nilai jarak ni. Lebih kurang kalau atas kata suara teriak, maksudnya cara suara menjerit adalah lebih kurang 500 meter lah. Macam mana pun kalau dalam bab azan tuan-tuan, kalau ada istilah dalam bab azan, bab wajib tak taklif, kena mai Jumaat apa dan sebagainya, dia ada sampai jarak 2 batu suara azan tu. Macam mana pun nak syarah tu panjang sangat kot. Cukup tentu dulu. Baik.
Tu suara teriak maksudnya suara menjerit kepada kawan serta mereka itu dalam hingar bangar. Okey, dalam bab cari air ni dia mesti suara menjerit dalam keadaan hingar bangar. Maksudnya bunyi motor kenderaan apa. Dia bukan macam azan solat. Azan solat untuk kena Jumaat dia lain. Dia pada waktu angin tak bertiup, tak ada hingar bangar dan hening daripada kebisingan dan hingar bangar. Ada bab bicara bab Jumaat tu. Ada pun bab cari air, dia waktu menjerit dengan waktu hingar bangar. Itu yang lebih kurang jarak dia 500 meter. 500 meter. Maka jika tiada hendaklah air tayamum. Kalau tak ada baru tayamum. Sebab ketat tak tayamum. Okey. Itu kalau masalah tak ada air. Dan keempatnya uzur memakai air. Okey, ini kes banyak-banyak kat kita hari ni ya. Keempatnya ialah uzur memakai air. Uzur pakai air. Baik, apa uzur tu? Tengok ada tu. Uzur ni dengan bahawa macam ni. Takut daripada memakainya atas hilang nafsu, nafas atau manfaat anggota. Okay. Antara uzur pakai air ni takut pada memakainya air. Kalau pakai air takut hilang nafas. Tapi kalau bahasa Arab ni takut hilang nyawa. Pakai air mati. Ada tahap macam tu kan? Ada tak ada tengok kan? Yang ni lah darurat yang betul-betul darurat. Kenapa? Terlalu sejuk. Ataupun kita panas sangat, demam. Bila kena air panas sangat ni. Bila kena air mati. Takkanlah nak pakai air dengan sebab tu sampai mati. Ada rukhsah untuk tayamum ganti. Itu panas, kena air sejuk, ataupun terlalu sejuk macam ke Eskimo tu. Lepas tu ambil wuduk dengan air macam mana? Kekal habis semua. Macam saya silap mata pun boleh buta kan? Telinga pun boleh bekal, boleh luruh ni kalau terlalu sejuk kan. Sapu-sapu air ni dia keras, lepas tu boleh cabut. Mudarat tak? Mudarat tu. Bunyi saya cerita tu lawak kan, tapi macam tu lah tuan-tuan. Kalau tempat yang terlalu sejuk, masa tu memang kena tayamum. Kalau takap pergi kamera Highland tak ada apa. Cuma kamera Highland pun sejuk juga dia. Nak basuh kecing tak gamak kan. Demo lah kata. Saya biasa juga bermalam di kamera, tapi tak adalah rasa teratur sangat. Dobit dia sampai boleh memati. Satu, hilang nyawa atau hilang manfaat anggota. Yang ni pun tempat-tempat yang kita tengok istilah uzur, hilang manfaat anggota. Hilang manfaat ni maksud dia macam mana? Katalah bila kita sapu kat muka, ketika kita basuh muka dengan air ni, mata kita asalnya boleh tengok berapa jarak dia. Katalah 5 meter ataupun 4 meter, 3 meter macam ni kita boleh baca tulisan. Bila kita sapu dengan air, dengan sebab terlalu sejuk, apa berdalih yang ada dalam mata tu, sklerotik, kutik-kutik mentang apa nama tu, dia akan jadi rosak, beku, sampai menyebabkan bila dia kena panas pun, waktu dah biasa balik, normal balik, dia akan menyebabkan kegagalan melihat macam mana sebelum guna air. Itu istilahnya hilang manfaat anggota. Kalau tak hilang pun double efek juga. Apa dia? Mengurangkan keupayaan anggota. Itu saya bagi contoh mata, juga hidung, telinga, tangan misalnya. Kita ambil dengan air, asalnya tangan ni kalau angkat 20 kilo macam tu je. Tapi bila kita ambil dengan air, dah tak boleh ada 20 kilo. 10 kilo pun ada 5 minit dah lenguh lah. Dia nombot kan. Bukan musim sejuk, masa biasa ni pun dia akan jadi macam ni. Punca dia pasal apa? Pasal hari tu pernah ambil wuduk dalam keadaan air. Jadi kena ada ilmu apa? General knowledge dalam bab kesihatan dia. Jadi nak pakai hukum syarak pun kena ada ilmu kesihatan juga. Ilmu adat yang kena ada orang pakar. Jangan eloknya jangan pakai air masa ni. Pasal apa? Masalah nanti kalau kau pakai air jadi masalah. Mesti ada orang yang pandai kat dalam bab itu.
Jadi kalau kita faham tu, nak dapat hukum syarak yang tepat, kena juga bantuan orang-orang yang ada pengetahuan hukum adat macam ni. Itu antara dobit apa yang dipakai, apa yang istilahnya uzur. Okey, sikit lagi kalau saya sambung dengan itu. Dia kata boleh menyebabkan mati ataupun manfaat anggota. Antara dobit yang disebut juga adalah jadi mudarat. Misalnya, katalah kita masuk hospital, kaedah perubatan hospital lah ni, masuk je dia mesti bubuk tak masuk darah, masuk air, darah apa seumpama tu lah, betul? Mestinya kaedah perubatan lah ni macam tu. Betul ke? Betul ke saya cakap? Kau kena denggi ke, edis ke, kepialu ke, betul? Masuk je hospital, mesti cek dia mesti masuk air, betul ke? Betul? Ada tak yang duduk hospital tapi tak masuk air? Tuan pun tak tahu. Macam mana pun saya sebut tu pasal kata-kata saya tengok macam tu. Satu saya cakap macam tu, macam seolah-olah tak ada perubatan lain. Macam mana pun saya nak sebut ni, bila dia dah tulis bubuh jarum tu, dia bubuh plaster pula, lepas tu nanti nak kena semayang dia. Boleh? Faham saya cakap apa? Jadi bila plaster tu, kalau ikut nak semayang, kita dah belajar bab wuduk. Bila nak ambil air, jarum tu menghalang kena air, betul tak? Plaster tu satu. Kalau buka plaster pun, jarum ada kat daging, air sampai tak? Wajib cabut tak jarum? Wajib cabut. Okey, cabut kalau 5 kali semayang macam, maksudnya 5 kali misi kena pergi cocok balik. Macam mana rupa tangan kita duduk seminggu, 7 kali 5 35 kali kena jolok jarum. Macam agak-agak okey tak? Lebam tak? 5 kali sehari kan, bukan cabut sak cucuk pula, tepuk ulang cucuk pula, dah tak jumpa kat sini, belah ni pula tak ada, belah sini lagi cari kat sini pula, kat sini pula, kat sini pula, macam 35 lubang kan, macam okey. Itu saya bagi contoh dalam 7 hari lah. Kalau 10 hari tak 50 lubang. Kalau tempat yang sama pun masalah, betul ya? Jadi soalannya, mudarat tak masa tu? Ada mudarat tak? Ada mudarat. Jadi biar je jarum tu, plaster kena buka. Pasal plaster tu tak perlu, tak apa kan, buka. Kalau katalah dengan cabut plaster dia masalah, sakit lah apa dan sebagainya, kadar yang sepatutnya plaster tu kena bubuh, biarkan dia. Macam mana pun nanti, macam mana? Terus tayamum ke? Nanti Sat, pasal yang tak boleh apa, yang nak kena tayamum tu tempat yang tak boleh kena air tu je kan. Jadi muka masih boleh kena air, tangan ni boleh kena air, yang kena jarum kat sini kan, dia akan sebut kaifiat nanti, mana boleh basuh dengan air, basuh lah. Tempat yang tak kena air tu, yang tu lah hendak ditampung dengan tayamum. Yang tu yang nak ambil hukum. Tempat yang tak boleh kena air tu, itulah nak kena tampung dengan tayamum. Dan bila nak tayamum nanti, mestilah tayamum di mana? Di muka dan di tangan. Walaupun di tangan yang duk bertempek jarum atau bertempek plaster tu, kaifiat panjang nanti lagu kan. Tapi saya nak sebut dan kata masih cerita bab hilang manfaat anggota, ada istilah mudarat itu, bengkak, lebam, lubang banyak, kena masalah tu. Lepas tu nak sembuh balik lubang-lubang yang telah dijolok jarum, nak masuk air ataupun darah seumpamanya, dia akan jadi masalah dari segi sudut kesihatan, jangkitan kuman apa macam-macam lah. Apa saya nak sebut ialah, jadi kalau kata benda tu tak boleh cabut, cuma nak kata apa, nak semayang macam mana, terus tayamum ke? Saya nak sebutkan tu terus tayamum ke? Tidak. Pasal apa? Pasal masih ada lagi yang boleh kena air. Bila masih ada kena air, yang boleh kena air, basuh dengan air lah. Cuma yang tak boleh kena air, tu istilah dia, yang tak kena air itulah hendaklah ditampung, ditampal, ditempel. Tak faham bahasa Melayu, hendaklah cover dia, cover up dia, backup dia dengan tayamum. Tuan ambil lah bahasa mana-mana. Saya nak sebut bahasa Arab lagi ada ni, hendaklah dijabarkan. Jabar, tuan tak faham. Itu sebut backup, cover, tampung, apa seumpama tu. Nak syarah mana ni? Nak kata masalah masuk air yang tak boleh cabut jarum. Kalau memang jarum tu boleh dicabut dan tak ada masalah, dan tak masuk air pun tak apa, macam mana? Yang ni lah yang kena ada kepakaran ni, dan doktor pun kena pakar. Yang ni yang kata kita perlu kepada doktor yang tahu hukum hakam syarak.
Dengar dia saya sebut tu, kena ada doktor yang tahu hukum hakam syarak. Bila ada pesakit masuk, katalah kena masuk air ni, adakah dia boleh dicabut ataupun air tak masuk dah, air ke garam ke darah ke, saya sebut seumpama air tu boleh faham lah walaupun saya tak panjang ayat tu kan. Kalau tak masukkan air, garam ataupun darah ni, tak jadi masalah pada dia. Jadi dia kena perlu duduk hospital untuk dipantau tekanan darah, apa-apa kemularan gula atau seumpamanya. Jadi apa nak sebut, kena cabut dah jarum tu, kena cabut. Doktor lah kena putuskan dia. Doktor tengok rekod awak pakcik ni macam ni. Apa jarum tu cabut, buka. Tapi awak tak boleh balik lagi, 3 hari duduk sini. Tapi air tak payah masuk, supaya awak nak sembahyang senang. Okey. Doktor macam ni yang kita nak. Ada doktor macam ni. Doktor pun memang doktor tak pernah fikir bab sembahyang sakit. Dengar dia dok. Doktor pun tak pernah sembahyang. Dan doktor pun dia tak tahu hukum hakamnya. Sepatutnya dia yang bagi guide kepada pesakit. Pasal dia walaupun doktor, dia tak pernah belajar agama. Dia kena ada agama tak? Dan dia kena ajar pesakit untuk laksanakan agama. Pasal dia pakar dalam bab sakit. Dia tahu apa yang sepatutnya, munasabah tak munasabah pesakit. Dia kena bagi guide dekat dekat pesakit dia, macam mana pesakit dia kena buat. Ini baru doktor beriman. Kebanyakan doktor macam mana? Doktor saja tapi bodoh syarak. Kacau, bahasa tu kasar sikit dia. Betul tak rasa kata macam tu kan? Doktor bodoh syarak, engineer bodoh syarak. Jadi tu sepatutnya kita bila orang Islam ni, sama ada khas mengaji agama ke, kau tak khas mengaji agama ke, kau mesti ikut perjalanan syariat yang betul. Akidah mesti betul, perjalanan syariat mesti betul. Walaupun hanya tukang sapu sampah, walaupun hanya tukang cuci lantai, akidah kau mesti betul. Kau mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syariat kau mesti ikut perjalanan macam mana ulama-ulama kita dah ajar. Baik. Jadi asal nak sebut ialah antara boleh pakai tayamum adalah ketika uzur nak pakai air. Antara tadi hilang nyawa, dia akan hilangkan manfaat anggota, termasuk hilang manfaat anggota ni mengurangkan keupayaan anggota. Saya ada sambungan sikit tadi, apa dia? Akan jadi mudarat pada anggota. Lebam, bengkak, lubang banyak. Saya sebut contoh dia. Menyebabkan jangkitan kuman, itu antaranya. Seingatnya juga kalau termasuk dalam uzur ni, kalau dalam topik uzur ni, kalau kena air, dia akan jadi uzur yang boleh bertayamum jika ada luka di anggota zahir yang kalau kena air dia akan meninggalkan parut yang keji. Misalnya luka kat muka, kena pisau ke apa, buat pisau motong, asah dua kali tengok nak tarik sini sebaring nak jadi kan. Saya kena dah satu saya sebut, tapi bukan pisau motong, duk welding pakai lighter je pun, lighter yang tembak, pakai screwdriver, duk tengok tempat tu, tengok lighter kau ni, cucuk ni ada bulat ni kena cucuk lighter ni sendiri kena. Nak cerita pun kan, nak jadi tu, tapi yang ni tak adalah kena tayamum. Bila katalah dengan sebab kena macam tu, bila kena air lambat sembuh, tambah pula meneneh boleh lambat sembuh. Lagi apa, dia akan tinggal parut yang keji. Selalunya parut tu sikit je, tapi sebab kena air parut besar tu, jadi muka bopeng bopi bahasa itu kuduh lah. Istilahnya ada uzur memakai air, harus untuk dia gantikan dengan tayamum jika menggunakan air meninggalkan parut yang keji. Macam halus tak ulama sebut hukum. Saya masa ngaji dulu tuan-tuan, saya tengok saya sebut ni pun pengalaman ngaji untuk pernah sebut. Takat kitab kita dia sebut hilang nyawa, manfaat anggota. Saya syarahkan sikit tadi bab mudarat apa tadi, termasuk dalam ni adalah dia akan meninggalkan parut yang keji pada anggota zahir. Anggota zahir tu apa? Muka, tangan, itu je. Kalau kat lutut, peha, punggung, yang ni bukan tunjuk ke orang. Yang tu kalau kata kalau dia kena air hanya meninggalkan parut,
tapi sembuh macam biasa, pakai air, kenakan air. Pasal parut tak jadi masalah sebenarnya kalau pada bukan anggota zahir. Anggota zahir yang jadi masalah kalau ada meninggalkan parut. Tu pun parut yang keji. Kalau parut yang biasa, normally memang parutnya tu abaikan. Parut tu maksudnya mesti pakai air, tak boleh berpindah pada tayamum. Asal saya nak sebut tu apa dia? Pendetilan hukum tuan-tuan, yang tuan-tuan kalau kena masalah itu, tuan-tuan mesti ambil pendetilan dan tuan-tuan mesti tanya pada ahlinya. Ensure yourself you must get information from the right person. Saya selalu guna suka perkataan dengan bahasa Inggeris sikit. Ensure yourself you must get information from the right person. Pastikan tuan-tuan dapat maklumat daripada orang yang betul. Kalau tuan-tuan ambil pada maklumat tak betul, tuan-tuan akan ibadat dengan cara yang tak betul. Pasal terlebih lagi tuan-tuan tanya orang yang mudah-mudah ni, hak luar sana, dia akan mudah. Pasal tuan-tuan tak ambil information from the right person. Kalau buat misal macam ni lah kan, tuan-tuan nak buat, katalah berkenal macam ni, siapa bertanggungjawab ni, tuan saya buat misal, ada suggestion buat macam ni. Kalau tuan-tuan ambil pendapat yang paling mudah, tuan-tuan tahu dah apa kan jadi? Risiko dia besar tau. Orang boleh pakai 5 tahun, 6 tahun tak rosak lagi siling kapur ni, 3 bulan dia nak undut lah. Pasal apa? Ni kau punya cadangan lah. Nampak? Jadi kalau hukum dunia pun tuan-tuan akan menyesal pasal ambil pandangan yang mudah-mudah ni. Sepatutnya ambil pendapat yang paling kemas, betul tak? Dengar saya sebut ni, kaedah kita dalam syarak mesti ambil pendapat yang paling kemas, betul tak? Kalau barang pun tuan-tuan nak pakai yang ori, mesti nak pakai yang boleh tahan lama, betul tak? Long life punya, dia si keupayaan ni nak boleh pakai tu. Kalau boleh ni selagi tak runtuh macam ni, tak runtuh celeng kapur ni. Kita punya ibadat pun dia akan, pendapat ulama ni memang sepakat kata macam ni, tak ada siapa claim dengan kita kalau kita ikut ni. Yang ni lah pendapat yang kita nak pakai je lah. Bukan ambil mudah. Bila ambil mudah tengok orang ni kata tak sah, orang ni kata tak sah. Bila kata tamu haji kata boleh, memang lah tamu haji kata boleh. Kau tak tengok pendapat yang kuat sekali. Tu yang saya dah ulang, ensure yourself you must get information from the right person. Falyanzur ahadukum mimman ya'khudhu dinah. Setiap kita mesti lihat daripada siapa kita ambil agama kita, syariat kita, daripada siapa kita ambil, daripada siapa kita belajar. Kalau belajar daripada orang yang memang ada autoriti ajar syarak, insya-Allah selamat kita. Kalau kita ambil daripada orang mudah-mudah, kita punya hidupan agama pun jadi mudah-mudah juga. Baik. Dan antara syarat lagi adalah masuk pada uzur barang yang apabila ada air pada hampirnya. Itu kan. Dah macam ni kot maksud dia. Dan masuk kata uzur dalam bab mengguna air ni, barang yang apabila ada air pada hampirnya. Walaupun air ada, istilah uzur mengguna air ni maksudnya air ada tapi tak boleh pakai air. Walaupun air duduk dekat, air duduk sebelah, depan mata ada air, tapi tak boleh pakai air. Itulah uzur menggunakan air. Kalau guna juga air macam mana? Mati, hilang manfaat, mengurangkan keupayaan anggota, meninggalkan parut yang keji pada anggota zahir, memudaratkan anggota-anggota tertentu dengan sebab terlalu banyak cucukan jarum. Yang tadi contoh saya bagi. Walaupun memang ada air, walaupun air itu berdekatan, tapi bila pakai air uzur, itu adalah antara ilat yang boleh menyebabkan bertayamum. Dan jika dikosotkan takut ia atas dirinya daripada binatang yang buas atau seteru, atau takut ia atas hartanya daripada pencuri atau penyamun, atau bercerai daripada kawannya, maka hendaklah ia tayamum pada segala yang tersebut itu. Baik. Yang ni pun termasuk dalam uzur, menggunakan air. Apa dia?
Dan jika dikosotkan dia, kalau seorang ni, kalau dia kosot, maksudnya dia menyengaja nak pergi ambil air. Kalau dia pergi ambil air ni, apa akan jadi? Masuk kosot ni, dia memang nak ambil air, nak cari air, nak guna air, nak dapatkan air. Kalau dia pergi cari, takut ia atas dirinya. Dia takut ada mudarat pada diri dia. Mudarat apa? Daripada binatang yang buas atau seteru. Katalah misalnya rumah kita kat hutan, rumah nak pergi ambil air kat telaga. Telaga tu macam mana? Dekat 30 langkah lah. Rumah dekat hutan. Sembahyang subuh ni, untuk dengar bunyi. Macam berani tak turun? Berani? Ada berani? Takut tak? Takut apa? Takut kat diri kita ke? Sehari terakam je rimau tu, mana nak lawan, kederak rimau macam bukan macam kederak kita kan. Macam takut. Tunggulah rimau tu. Kalau tambah boleh nampak rimau. Kalau ada senapang bedek je. Nah, kan. Tak tembak rimau tu pun bagi je atas angin. Lari. Lari. Okey, ambil air. Kalau ada akai macam mana? Ambil lah bubur nasihat dalam rumah. Tak gaduh turun. Sikitlah suasana tu. Nak sebut lagi, nak faham kitab tu kan. Nak faham kitab tu kan. Kau tak, dia tak nampak realiti, tak faham baca kitab, boring baca kitab. Apa benda lah baca susah-susah ni. Ni fahamkan kehidupan suasana yang ada. Oh, kita faham. Oh, macam tu kan mudarat. Oh, faham. Ataupun musuh, ada seteru, kawasan komunis ke, ada Wahabi banyak, Syiah. Kalau kita pergi keluar lagi, dia main attack kita saja. Contoh lah kan. Ataupun banyak Bangla yang keluar rumah ni perempuan. Tak ada orang lelaki dalam rumah, dia memang target lah. Dia orang ni mesti keluar rumah ni. Dia keluar, kita sambat dia. Dan memang dah berlaku beberapa kejadian. Jadi nak keluar rumah macam berani tak? Takut tak? Takut kat diri dia? Takut apa? Takut seteru. Seteru ni macam mana? Buat lari sagi, jadilah apa yang jadi. Masalah pula. Macam mana? Itu saya sebut ni. Kalau cerodek macam mana? Boleh siap-siap dalam rumah masa siang. Janganlah tunggu pagi mau nak ambil air kat telaga tu. Macam mana pun kadang-kadang tak bersedia, tersilap apa dan sebagainya, terlupa, tergalip. Macam mana? Dapatlah hukum tu. Jadi boleh tayamum tak? Pasal apa? Kerana takut mudarat dengan sebab ada binatang buas ataupun musuh. Satu. Ataupun takut ia atas hartanya, ataupun takut harta. Misalnya apa? Beruk banyak kawasan rumah. Kalau dia keluar je pada rumah, beruk masuk. Nak pergi, nak keluar rumah, kena nak pergi telaga. Beruk tunggu time. Kau keluar je rumah, habis dia tabur habis satu rumah kan. Macam kunci pun dia boleh buka. Janji kau keluar je dia masuk. Tak ada orang lain nak ganti lah tu. Dan kita pun tak ada dinding apa, tak ada pagar rumah. Kalau memang ada kawalan apa, tak ada masalah. Kita cerita dia boleh mudaratkan harta kita. Ada elak tu. Cuma nak jadi suasana tu payah sikit lah kan. Tapi nak bagi realistik sikit tu. Tu dia syarahnya tu. Hartanya, contoh kata dia pencuri atau penyamun. Itu antara yang ditakuti bila dia keluar rumah. Atau bercerai daripada kawannya, ataupun dia bercerai daripada kawan. Yang ni kes-kes musafir lah. Kalau dia pakai air, dia berpisah pada kawan dia. Katalah dia nak musafir ni, ada geng musafir, naik motor ke apa, singgah, kena cari air dulu. Kawan dia dah habis semayang lah, tapi dia kena pergi ambil air dulu. Telaga apa kat sana jauh, katalah kita nak ambil air kat sungai apa, kena turun dulu pergi ambil air. Bila ambil air, dia semayang seorang-seorang lagi, kawan dia berjalan. Jadi dia naik musafir, tinggal dia seorang. Macam suasana musafir lah tu menggerunkan. Pasal banyak dengan musuh, binatang buas, penyamun, pencuri, macam-macam lah. Dengan sebab dia akan bercerai daripada kawan dalam keadaan musafir yang menggerun dengan macam ni, boleh bertayamum saja, tak payah ambil air. Halus tak? Tidak detail lah. Untuk kita baca kitab ni, pengalaman saya berani kata gini lah, tak ada hukum hakam yang zaman lah ni yang ulama dulu tak pernah tulis permasalahan tu.
pengalaman saya mengaji berani kata gitu. Tu zaman lah ni ada orang kata yang ni hukum semasa, zaman dulu orang tak ada. Sekarang ni macam mana nak selesai masalah dia gini. Tak ada. Saya kata dia orang ni tak pernah mengaji dengan ahli ulama, tak pernah mengaji kita ahli ulama. Kalau dia mengaji dia tak cakap itu. Pasal pengalaman saya jumpa dalam kitab tuan-tuan, masya-Allah, pelik-pelik hukum. Yang zaman ni kita tengok mereka lebih faham daripada kita. Kalau sikit saya sebut ni, ahli ulama dulu bijak ke orang zaman ni, ustaz-ustaz lah ni bijak? Ustaz lah ni duk sibuk main ni. Tu ustaz tu yang tak ustaz lagi agak-agak ada masa nak tengok kitab. Saya tak kata tuan, saya pun tak ada tengok kitab. Tapi tak adalah nak menatang tu sangat kan. Tapi ulama-ulama dulu apa sibuk dia? La ilaha illallah, sembahyang, ibadat, mengaji, menulis kitab. Itu bila ada kawaid masalah macam mana, dia fikir siap. Datangnya ilham tulis kitab. Datangnya masalah tulis kitab. Satu kitab dia orang berpuluh-puluh, ratus-ratus jilid. Pasal apa? Semuanya ialah daripada ilmu yang mantap dengan kaedah-kaedah fiqh yang dah ada dan dia telah selesai kan. Macam mana ni? Elat dia apa? Apa sebab dia? Kenapa? Satu bila kita baca kitab, handainya dia orang ni. Memang handai. Sangat handal kan? Kita sampai nak baca pun tak faham. Tengok saya nak sebut besok. Kita sampai nak baca pun tak faham. Dia orang macam mana? Dia boleh create masalah dan selesai. Baik, jadi kes macam ni maka hendaklah ia tayamum pada segala tersebut. Jadi ayat dia apa? Kerana kalau dia pergi ke air, dia akan jadi mudarat, sama ada pada diri dia ataupun pada harta dia, ataupun dia akan bercerai daripada kawan-kawan nak bermusafir. Siap. Dan yang kelima, berhajat ia akan air kemudian daripada ditututi akan dia. Mesti dia ada hajat kepada air selepas dituntut. Maksudnya cari-cari dia memang hajat pada air. Yang ni kisah asal balik lah. Kerana dahaga binatang. Jadi hajat pada air tu macam mana? Kerana dahaga binatang yang dihormati akan dia. Maksudnya air ada, tapi kalau dia guna wuduk, nanti binatang dia tak boleh minum. Unta dia tak boleh minum, kuda dia tak boleh minum, kereta dia tak boleh nak bubuh dalam kulen dia kan, contoh. Untuk bagi sejuk kereta, nanti kereta bermasalah pula, tak boleh nak meneruskan perjalanan. Jadi berhajat kepada hal tu. Contoh kata dia seperti kerana meminum dirinya atau binatangnya. Tapi syarat binatang mesti binatang yang dihormati. Okay. Dan jika hajatnya yang tersebut pada masa yang lagi akan datang sekalipun hajat tu akan datang. Air ada 4-5 botol lagi ni, tapi perjalanan masih jauh. Kalau nisbah unta, kuda, sehari kita pun perlu minum, mereka pun perlu minum. Memang nak sampai kepada destinasi, kita perlukan semua air tu. Bahkan takut-takut tak cukup pula, maka boleh kita nak gunakan, kita tak gunakan air tersebut di atas hajat yang akan mendatang, dengan tu berpindah pada tayamum. Okay. Maka wajib ia tayamum serta ada air. Masa ni dia wajib tayamum sekalipun ada air. Jadi faham tu orang musafir lah ni, orang musafir ya. Dan keenamnya, mestilah nak bertayamum dengan tanah yang suci. Mestilah dengan tanah yang suci. Jadi mesti bertayamum, kaedah kita dalam mazhab Syafi'i ni mestilah tanah. Jadi tak boleh lain pada tanah. Tepung boleh, tepung bukan tanah. Kalau pendapat-pendapat moden ni kata apa? Mana dinding kita ada ni, tepuk boleh kata dia. Itu kan tanah. Tu apa? Terabuk. Saya silap sawang. Boleh bang? Dia orang kata zaman Rasulullah para sahabat tepuk kat dinding je. Bagi betul lah kepala otak. Rumah sahabat buat pada apa? Mozaik, tiles, simen, tanah je weh. Satulah dia orang tepuk kat dinding. Pasal apa? Dinding mereka ialah tanah. Jangan buat bodoh. Pasal ramai pensyarah yang bodoh macam tu. Ada orang pensyarah yang tu dah kata zaman sahabat tepuk kat dinding kan? Dia nak kiaskan dinding sahabat dengan dinding kita. Mana nak boleh? Ni kias Al-Fari, kias bodoh. Ui, kias Pak Pandai. Tahu kias Pak Pandai? Pak Pandai dia cari kayu api, hujan, sungai air naik, titi yang dia naik tu kena hanyut.
Dia bawa kayu api ni, sungai dalam je. Macam mana dia nak lintas? Mudik hulu gelik. Tengok ada satu kayu kecil, ada beribu-ribu semua duk lintas. Tuan-tuan boleh gelak tu okey. Apa? Sembut ribu-ribu boleh lintas, pak pandai seorang, apa masalahnya? Itulah. Itulah tepuk kat dinding. Sahabat tepuk kat dinding, dia nak tepuk kat dinding macam gerik. No. Kata dia, kita memada dengan tepuk kat dinding kapal terbang. Ni pun ada ustaz-ustaz ajar gitu. Ada kan? Betul. Kena faham lah. Kapal terbang dinding buat apa? Tanah. Kalau dinding kapal terbang buat pakai tanah, tegah je. Yang ni yang kata kena faham ni. Ada orang kata boleh pakai bedak apa ya, benar. Jadi dobek kita adalah mesti pakai tanah. Dan tanah ni tanah yang suci. Macam mana nak tahu suci tak suci ni? Bukan tanah mutan najis. Macam mana ni? Hanya agak nak syarah tu, bagi faham tanah suci lah. Lagi pula tiada mustamal yang ada baginya debu. Mestilah tanah ni pula bukan tanah yang telah dipakai. Dan pula tanah ni syarat dia tanah yang ada debu. Jadi kena tanah tak ada debu tak boleh. Pasal dia nak syarat dia mesti ada debu. Kalau tanah tak ada debu, ketui tu tak boleh. Kalau nak juga macam mana? Hancurkan dia. Dan hancurkan apa? Yang nak tu apa? Debu. Bagi yang berdebu. Yang tu pun ada bab nanti dia akan syarah nanti insya-Allah. Macam mana pun nak sebut mesti tanah, dan tanah tu bukan tanah dipakai, dan tanah tu ada debu. Jadi kalau tanah tak ada debu, tak boleh. Tak boleh. Dan dia orang kata kalau macam ni, yang ni memang tanah tapi dah dibuat betul, dibuat macam bedak apa? Bedak batu benang silau. Macam ni. Betul nak tayamum macam mana? Nama itu tayamum mah lisibah hati solat, ambil batu benang silau tu dah gosok air. Ada ustaz kata boleh. Allah, kacau kan. Ni tuan tak biasa dengar pendapat ke? Tak apa lah. Saya mesti orang report masalah tu. Orang tanya, macam mana ustaz? Boleh tak? Biar penuh. Batu benang silau. Ada pula kata macam ni, kalau sabun macam mana ustaz? Sabun ni buat pada ekstrak tanah. Itu dia orang tanya bab masalah istinja. Bukan istinja, sama kan, serpu kan anjing babi, boleh ke pakai sabun yang ada ekstrak tanah? Sabun ekstrak tanah bukan tanah, itu sabun, nama pun sabun, melainkan tanah buat ketui macam sabun, tapi bukan sabun tanah. Tu tak apa. Ni sabun yang ada ekstrak tanah tak boleh. Walaupun itu ada mufti-mufti fatwa boleh. Tak kelakar. Saya nak tunjuk artikel-artikel tu berlambak-lambak dekat saya. Nak tunjuk lagi. Tengok boleh tahulah mufti mana. Mufti harum mana. Mufti harum, mufti itu yang keluar fatwa pelik-pelik. Apa cerita harum mana ni? Okey. Takut. Baik. Jadi asal nak sebut mesti tanah. Dan masuk pada tanah itu segala bagainya. Dan bila tanah ni semua bagai tanah, tapi pastikan dia tanah. Baik. Yang ni pun ada satu general knowledge kena ambil. Tengok sikit tuan-tuan, disebut lagi. Jika tanah ubat sekalipun, seperti batu kawi. Batu kawi apa? Batu merah. Dia ialah tanah, cuma orang panggil batu, tapi kalau ikut dia tanah. Batu bata boleh tak? Dengar elok. Selagi dia masih status tanah, walaupun nama batu, tapi dia sebenarnya tanah, cuma penamaan batu kat dia. Kalau batu kapur, sikit saya nak sebut masalah istilah dan general knowledge tentang tanah tu. Batu kapur ni tanah ke? Bukan. Batu kapur ialah batu. Granite batu. Kita kena faham batu tu. Kalau tuan-tuan ada maklumat sains, rasanya lebih mudah untuk nak menilai. Batu bata, nama pun batu, memang batu bata. Bata marah memang buat pada tanah. Tapi kalau ikut dobek fake dia macam ni, kalau batu bata tu memang buat pada tanah, dia kena tengok ni, bakar tak bakar. Bakar tak boleh. Pasal bakar dia tak jadi tanah, dia akan jadi tembikar. Nama dia tu.
Maksudnya tanah bakar. Kalau katalah ada silika, silikon, oksida sekalipun, silika, silikon, silikat apa macam itulah kan, dia punya bahan nama sains dia, bila dipanaskan dia akan jadi silikon oksida, silikat oksida, silikon, silika yang jadi oksida, dioksidakan dengan proses pembakaran. Dia bukan tanah, dia bukan struktur tanah. Boleh faham tak? Di bahasa sains lah, tuan-tuan tak lulus sains tu, tuan-tuan tak faham saya cakap apa. Saya pun bukan kerti sains, saya tak kat tu kerti pun, tanya lebih-lebih tak mana. Nak kata kalau batu bata tu macam orang buat binaan tu, kalau dia tak bakar memang dia buat acuan ceng lepas tu dengan panas matahari dia tak masuk dalam relau panas dengan tu untuk mengeraskan tanah yang dibuat bata tu. Yang tu boleh buat dia. Jadi kalau masuk dalam pemanasan dia tak boleh. Istilahnya macam tanah liat buat apa, labu sayur apa tu kan. Lepas tu masuk ke laut, masuk dia akan dipanaskan dia. Bila panaskan, kalau pecah tu kita tumbuk sekali pun hasil debu, yang tu tak dipanggil tanah. Bahkan nama dia tembikar. Tembikar tak boleh, dia bukan dalam kategori tanah pasal dia termasuk yang telah dibakar. Bila dibakar maksudnya dia telah dioksidakan, dia bukan struktur tanah, dia bukan struktur tanah. Seperti batu kawi. Jadi batu merah yang selalu orang buat ubatan, walaupun itu dia masih dalam istilah tanah. Apabila ditumbukkan dia, tu pun syarat dia tumbuk pasal nak dapatkan debu, dan yang dibakar daripadanya selama tiada jadi habu. Dan begitu juga kata dia seperti batu kawi apabila ditumbukkan dia, dan yang dibakar daripadanya kalau dobit tanah ni, seingat saya bila bakar memang tak boleh pasal dia jadi tembikar. Dan yang dibakar daripadanya selama tiada jadi habu. Kalau faham sekali lalu bahasa dia tu, ya, dan yang dibakar, cuma nak atah mana tu. Kalau tanggul tu tak, saya takut silap, tapi saya ingat dalam kepala kalau orang tanya, memang seingat saya duk mengaji, kalau kita lain pun tanah kalau dibakar memang tak boleh buat, tak boleh. Dia tak ada masuk dalam struktur tanah. Pasal dari segi nama dia akan dipanggil tembikar. Selama tiada jadi abu. Kalau jadi abu memang bukan Allah SWT, dia bukan daripada tanah sama sekali. Bahkan kalau bakar, cuma kalau nak tanggung ayat dia ni, bakar macam mana? Bakar sekadar untuk haba bagi kering, bukan bakar pemanasan untuk sampai tahap jadi tembikar. Boleh faham saja. Tembikar ni dia masuk dalam relau tu pasal nak bagi suhu kuat dia. Dia sampai pula nanti bubuh lapisan silika, silikon lain untuk mengilatkan dia. Kan ada macam tu kan. Tanah dia asal daripada tanah, dia mesti dipanaskan dengan suhu yang agak tinggi untuk menghasilkan satu lapisan silika, silikon yang berkilat. Tambah pula dicorak-corakkan dia dengan lukisan, dia perlu satu abu yang sangat panas. Kalau panas macam ni, dia memang nama tembikar. Yang ni tak boleh nak dibuat tayamum. Tapi kalau panas tu takat panas jambu matahari ataupun panas duduk tepi dapur arang, katalah itu, yang tu kalau faham sekadar untuk pengeringan tak apa. Kalau nak tanggung juga perkataan yang dikata yang dibakar daripada dan tiada sah. Habis sikit ini. Dan tiada sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan tepung. Kalau ada tanah sekalipun tapi bercampur dengan tepung, tak sah. Pasal apa? Pasal teruzur nak pakai. Syarat dia mesti debu 100%, tanah 100%. Bila ada tepung, teruzur nak pakai pasal tak tahu mana ain tepung, mana ain tanah. Begitu juga kapur. Kapur ni istilahnya kalsium karbonat lah. Kalau istilah sains, kalsium karbonat tu batu kapur. Sama ada dia batu kapur, tanah kapur, air kapur, apa lagi? Abu kapur sekalipun. Pasal antara sebab dia tu pasal dia melalui proses pemanasan. Sekalipun pemanasan itu bukan pemanasan yang orang bakar, tapi Allah Ta'ala buat dengan naturally, pentadbiran dia, sunnah dia, dengan pemanasan suhu bumi apa, jadi proses batu kapur. Pasal dia bukan tanah lah, orang panggil pun batu dan umpamanya.
Dan kata dia kalau bercampur dengan kapur, jika sedikit bercampur sekalipun. Tu disebut belakang ni. Yang ni yang tak sah. Dan pasir yang halus. Begitu juga tak sah ni, pasir yang halus. Pasal dia lah pasir, bukan tanah. Dia lah pasir. Cuma nak panggil pasir ni pasir macam mana? Pasir yang memang pasir. Kalau istilah dalam kitab ni, dengar sikit nak sebut pasir tu. Kalau kat pantai tu pasir tak? Pasal apa panggil pasir? Pasal dah tak ada elemen tanah lah kat dia. Pasal elemen tanah ni nak sebut dengan fakta sains ni lama tinggal tak ingat lah. Boleh sebut selika apa tu ya. Macam mana pun kalau dia memang macam pasir, katalah pasir yang buat bancuh simen tu, kan dia ada yang halus, ada yang kasar sikit. Kalau istilahnya pasir sungai, dan memang pasir yang macam tu, yang tu kalau kita buat tanam pokok pun pokok tak tumbuh, katalah itu. Kalau tumbuh pun dia hanya boleh untuk ada proses menyerapkan kebasahan untuk mencambahkan biji benih dia. Tapi untuk ada nutrition pokok tu boleh membesar dan dapat hasil tanah-tanah tak boleh, pasal dia tak menyimpan apa-apa khasiat tanah untuk dia membesar. Itu pasir, itu kan tanah. Boleh faham? Susah sikit lah nak kenal. Saya tak kata tuan-tuan, saya sebut saya nak cerita kat tuan-tuan pun saya susah. Tapi kalau tengok ulama dulu agak-agak pandai lah kan. Saya boleh cerita setakat yang saya tahu lah. Dengan mengaji kita dulu, dengan pernah Tok Guru cerita apa-apa. Kadang Tok Guru kita saya duk ngaji pun, dia pun tak cerita banyak lah. Dia sudah. Kau ada ilmu lain, kau pandai lah syarah untuk mengenal mana yang tanah tak tanah. Pasir yang halus. Jadi kalau pasir, kalau memang dia ialah pasir, pasal bila pasir dia tak akan hasil debu. Antara kalau nak sebut tu, kalau disebut pasir tu lagi, pasir memang pasir, pasal pasir tak ada debu. Siap, tak boleh. Kalau padang pasir tu dia memang padang pasir, tapi ada debu tak? Dia ada debu. Dan memang kalau kena hujan, dia tumbuh tak pokok? Tak faham. Tak tahu. Pasal padang pasir ni kalau hujan turun sekali lalu nanti tumbuh tak rumput? Tumbuh kan, sekejap kan. Padang pasir ni benih yang ada tu dia tunggu hari je. Kena hujan sikit, dia dalam hanya beberapa jam dia boleh tumbuh, keluar bunga, serangga datang, disenyawakan, boleh menghasilkan benih pula hanya dalam tempoh beberapa hari selepas kena hujan. Allah Ta'ala buat tumbuh-tumbuhan kat padang pasir macam tu. Jadi kalau padang pasir macam tu, debu tu kalau ikut, memang dia ada pasir, tapi kalau faham tu ada debu. Dan kalau nisbah dia kena air, kalau kita pancur dia boleh jadi macam tanah liat tu. Yang tu tanah. Tapi kalau pasir memang kita campur air, pancur, dia tak jadi tanah liat. Macam tu kot lebih kurang nak bagi buat misal. Pasal apa-apa yang nama debu macam batu kawi tu, kalau kita pancur dia akan jadi pekat, macam sebut gari. Itu kot bahasa dia, macam tepung. Kalau pasir saja, batu kapur, kalau kita pancur dengan air macam mana? Kadang-kadang yang pekat-pekat juga lah. Tapi asal nak sebut, kalau kata memang tak boleh dia nak jadi pekat, macam mana tanah yang kita pancur tu dia akan jadi tanah liat tu, dia memang tak boleh guna untuk ilmu. Pasal dia adalah kategori pasir yang halus. Pasal pasir yang halus dia bukan debu. Yang ni pun bab susah sikit nak kenal pasti kadang. Dan debu tembikar, sebut lah tembikar tak boleh. Seingat saya tembikar memang tak boleh. Itu yang ayat tadi, kalau tanggung yang dibakar ni macam mana? Bakar selama-lama tak jadi tembikar. Kalau bakar sampai tahap jadi tembikar tak boleh. Jadi baca bab-bab macam ni kan, baca kitab ni, kalau atas disiplin kita baca kitab, walaupun kadang-kadang benda tu macam ketinggalan zaman dulu punya cerita ni, zaman ni tak pakai sekalipun, ilmunya kena ambil faham. Pasal bila kita faham satu-satu apa dia sebut tu, kita boleh menilai zaman sekarang ni mana yang nanti betul tak betul dengan perjalanan syariat. Satu, kalau ada orang bagi hukum pelik-pelik dia dengar, boleh ambil debu kat dinding, kita akan cakap dia ni tak faham fiqh.
Kalau zaman moden ni dia kata debu. Ya, debu lah. Itu yang habis semua debu dia boleh ambil. Sikit tu. Nisbah baca tu selesai. InsyaAllah kita masuk nanti bermula fardu tayamum 5 perkara. Pertamanya niat. InsyaAllah kita sambung akan datang. Soal kalau ada? Ya. Tak ada satu soalan Ustaz. Ya. Masalah kita tayamum, kita dah cari air, kita cari air, tak jumpa air. Ya. Kita tayamum apa yang kita semayang? Tengah semayang tu ada air. Apa tu? Setelah kita tayamum, kita semayang, kita cari air, kita sangka air tak ada. Kita selesai semayang, setelah berapa-lama, kita jumpa lah air. Jadi macam mana semayang? Ambil air semayang, air ada dengan air. Soalan ditanya adalah kita dah cari air, tak ada air, lepas tu kita tayamum, dah habis semayang semua, jalan-jalan tak jauh jumpa air, macam mana semayang kita? Nak jawab ni dia ada macam syarat dan huraian lah. Kita semayang tu kalau di tempat bermukim dan mustautin, macam saya sebut tadi, macam mana? Memang kena semayang lain. Kalau kita semayang tu dalam keadaan bermusafir, dan musafir pula tempat tu memang tak ada air pada golibnya, lepas tu jumpa air, dah selesai semayang, tak perlu qada, dah selesai semayang kita. Sebab dia kena tengok tempat yang kita duduk semayang tu di mana dan keadaan dia. Itu kot kalau saya jawab mudah. Kalau air yang telah dijumpai setelah kita selesai semayang, itu. Jadi kalau semayang yang kena qada, macam semayang orang bermukim ataupun orang yang mustautin tadi, asalnya dia semayang dengan tayamum, lepas tu air datang, macam mana? Wajib dia kena berwuduk semula dengan air. Pasal semayang ni macam mana pun kena qada, pasal dia mungkin dan mustautin. Wajib dia semayang wuduk semula dan semayang lain. Adapun orang musafir, tengok kaedah tadi lah, dia dah cari semua syarat semua cukup, kemudian dia dah selesai semayang, dia baru jumpa air. Memang tak wajib atas dia untuk wuduk semula, tapi sunat atas dia mengerjakan semayang dengan berwuduk. Dia ada hukum sunat juga, hukum sunat ulang semayang ni dengan ada wuduk yang sempurna. Masa saya jawab soalan. Adakah berhajat kepada air itu termasuk dalam bersuci najis dan angkat hadas? Ya. Macam berhajat pada air dengan sebab air yang ada, kalau kita masa akan datang nanti nak minum, nak berhadas, nak cuci kencing berak, itulah bahasa kasarnya, nak berwuduk, bagi binatang minum, itu istilahnya berhajat. Jadi maksudnya nanti kita akan perlu di situ. Kalau kita guna untuk wuduk, nanti air tak cukup, istilahnya berhajat. Jadi maksudnya kalau berhajat pada situ termasuk dalam bab nama hajat, dan boleh kerana hajat tersebut tinggalkan air itu, tak payah guna untuk wuduk, boleh ganti dengan tayamum. Lain. Kalau tumbuh tanah dekat naik pada bawah boleh? Dan pada mana pula? Bawa tanah siap dengan kepala terbang. Tumbuh siap. Lepas tu bawa pada mana? Dari segi boleh, memang boleh. Saya dalam kita sekarang kalau tak ada buku saya ada. Koda banyak mana? Koda tu tanya kapal terbang kot, banyak mana boleh bawa. Bawa itu. Pasal kedah kita bawa, rasanya kalau dia teris, dia kotlah dia tanya, ni apa ni? Bawa apa ni? Dadah ke apa? Kotlah dia tanya kan, pasal dia masuk mesti scan tu, mesti dia tanya apa dia bawa ni. Air memang tak boleh bawa kan. Apa nak sebut tu? Jadi kalau kata ada, memang boleh bawa tu bawa, tapi rasanya bawa debu tak ada masalah kot. Tak ada try nak, kalau dia bunyi tet tak boleh panggil lagi, ni apa ni? Debu apa ni? Spare untuk wuduk. Buat apa tu? Tuan-tuan bagi ayat je sikit. Tak ngaji ke? Geram ayat tu. Itu kan. Jadi kata boleh ke bawa? Kalau ikut syarak boleh bawa. Takut kapal terbang tak bagi. Itu saya tak tahu. Tapi rasa saya tak ada masalah buat debu ni. Ataupun tabur je dalam poket-poket kita punya beg yang ada tu kan. Buka tu buah tu. Ini apa ni? Tak tahulah, ada pasir debu apa tau dalam poket ni. Kelentong ambil ya. Itu kot. Dari segi boleh bawa, boleh bawa. Nak bawa banyak mana? Atas keperluan kita nak pakai ni ya. Takkan nak bawa sampai 3 kilo. Itu kot. Lain mana? Ustaz, ya. Nak sama dengan air sungai yang keruh, ya, ataupun air paip yang keruh, ya, boleh? Soalan dia tanya sama Nadia ni babi lah, fahamnya tu kan.
dengan gunakan air sungai yang keruh, air pipe yang keruh. Air sungai yang keruh memang boleh dan tak perlu campur tanah lah, pasal dah bertanah naturally made in Allah Ta'ala. Especially after rain falls. Faham tak bahasa Inggeris tak? Hujan turun, memang air sungai akan bertanah. Tak perlu campur tanah. Dan 7 kali tu 7 air tanah letak air selesai. Boleh? Kalau ikut sekali air tanah, yang ni 7 kali air tanah, lagilah selesai. Air pipe yang keruh ni dia kena tengok adakah keruh air pipe tu pasal besi berkarat. Kalau air yang keruh tu pasal memang LAP punya tapisan tu pasal dia baru kepala air tu, dia pasal bertanah lagi. Kalau dia ialah air tanah, tu ialah air tanah. Kalau dia ialah karat besi lah, tak boleh. Itu kot. Jadi nak kenal tu kena ada indikator, nak boleh mengenal sikit lah sama ada karat ataupun tanah. Itu kot. Lain. Wallahu alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.